4. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Surat 72 Ustazah. Ya, betul. Surat 72. Saya share sekejap. Okay, silakan Kak Riza. Okey. Saya baca kat sini lah. 62. Ya? 62. Surat 62 kan? 72. 72. Jangan kita patah balik ya bunda. 62. Minta maaf. Tak apa. Okey. Okey, ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillahi waliya'lamal mu'minin. Waliya'lamal ladzina nafaqu. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. Ambil belakang sikit. في سبيل الله أو ادفعوا. في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم يقولون بأفواههم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ambil balik lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin wa anna
الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح Ya. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Ya. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Kak Riza sama Kak Riza terus nak keluar ke? Tak, saya dekat sini. Saya dengar. Okey, alright. Okey, Bunda Rogayah dulu Ya, ya. Boleh? Maaf banyak. Tak apa. Auzubillah minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum yawmal taqal ham'a Jam'an. Jam'an. Biiznillah sampai tak fa biiznillah? Cuba. Mm-mm. Wa ma asabakum yawmal qatal Terbalik. Yaumal taqal. Taqal bukan qatal. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa biiznillah Ya. biiznillahi waliya'lam Jangan ambil biiz sahaja. Fa biiz. fabiiznillahi waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi wa fi sabilillahi awidfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum liiman Aqrabu minhum lil iman. yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun Ya. alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu kul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin wala tahsaban Wala tahsaban. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله Alladzina qutilu boleh? الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وفضل وأن الله ya, وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ya. للذين أحسنوا للذين أحسنوا منهم واتقوا واتقوا أجر عظيم. أجر Jim عظيم jaga أجر. واتقوا أجر عظيم Okay. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Sadaqallahul azim. Sama-sama Bunda. Saya keluar dulu. Okey, baik. Okey, Bunda ajar rubiah dulu ya. Ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa biiznillahi wa liya'lamal mu'minin. Ya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا Ya. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Ya. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Okey. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا Ya. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
ويس ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Bunda dekat dot tu jangan lantunkan. Wafad. Wafad jangan wafad. Oh, okay. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ya. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح Ya. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. واتقوا أجر عظيم. تبارك الله. واتقوا أجر عظيم. Jangan azim. Kalau azim dia jadi azim. عظيم. Lidah keluar azim. واتقوا أجر عظيم. Ya. Betul. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Bunda boleh tak kita ulang sikit? Dekat mana tahu? Dekat qad jama'u lakum fakhshawhum faza. Dekat mim bertemu fa. Ada dua tempat. Dia rapat betul bibir. Ambil daripada qad jama'u. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Boleh? Boleh? Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Bunda. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Bunda Haja Zainab silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Lagi sekali. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Okay. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Hajar Fatimah silakan. Hello, Hajar Fatimah ada kat situ? Tak ada. Kalau tak ada, saya minta Kak Su dah okey ke belum Kak Su? Kak Su kena masuk surau sekejap. Kejap. Oh, tengah ni kat Dewan. Tapi Kak Su tengah bertugas ke apa? Macam mana tu? Sian pula. Tengah musim sukma sekarang kan? Belum habis lagi. Ustazah, sebentar itu saya punya tu Zo tu saya tak keluarkan lidah Ustazah dengar. Dia macam keluar lidah tu, tapi cara mengeluarkan lidah tu jangan banyak sangat, sikit je. Yang penting angkat lidah belakang supaya dia tebal. Allah. Azim. Azim. Terima kasih. Sama. Boleh Kak Su? Boleh. Kak Su bukan tengah bertugas ke sekarang? Sekarang semua game dah masuk. Dah buat announcement, jadi ada orang tolong backup. Ya Allah, hai. Semangat. Aduh, berlari masuk surau. Astaghfirullahalazim. Buka surat. Buka surat 72. Aduh, hari ni mesti tergeliat-geliat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmal qatal jam'a. Yaumal taqal. Alamak. Yawmal taqal jam'a. Jam'an. Mesti bunyikan dulu sekali. Okey. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. Ya. Fabiiznillahi waliya'lamal mu'minin. Waliya'lamal ladzina waliya'lamal ladzina tafaqu. Nafaqu. Allah. Allazina nafaqu. Okey, Kak Su cuba buat lagi sekali. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Waliya'lamal ladzina nafaqu.
Ya. وقيل لهم Tebal sikit. Waqi. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا Ya. قالوا لو نعلم Kita قي- lallattaba'nakum. أوكي. قالوا لو نعلم Kita. قتالا لاتبعناكم Ya. هم للكفر يومئذ أقرب منهم Aqrabu minhum lil iman. أقرب منهم للإيمان Ya. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم Ya. والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا Lau ata'una ma qutilu. لو أطاعونا ما قتلوا Ya. قل فادرؤوا Dia kena nampak jelas ain tu. Qul fadra'u an قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Ya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بأمواتا Ya. بل Kejap. أحياء Tertinggal pula. Tertambah ba. Tak ada bi'am. Sabilillahi amwata. Tak ada bi. قتلوا في سبيل الله Tak ada bi. Hi langsung amwata. قتلوا في سبيل الله أمواتا Ya. بل أحياء عند ربهم يرزقون Tebal sikit. Rabbihim yurzaqun. ربهم يرزقون Ya. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي Wayastabshiru. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ya. يستبشرون بنعمة من الله وفضل Jangan dilantun. Minallahi wa fadlin wa fadl. Tebalkan dan tak ada lantunan. من الله وفضل Dengar dulu. Wa fadlin wa annallah. من الله وفضل Jadi ternipis wa fadlin wa fadlin. Okey. من الله وفضل Tak cukup dengar. من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. La yudhi, jangan yudhi. Ya. لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
lilladzina ahsanu bihum Cuba masuk sikit lagi ha tu. Lilladzina ahsanu. lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم Okay. فاخشوهم Ambil qad jama'u. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Ya. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Okay. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Habis Kak Su baca. Sama. Saya dengar je ya. Okay. Baik-baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Salam warahmatullah. Okay. Hajar Fatimah. Silakan. Saya punya turn ya. Tadi sebenarnya. Tapi tadi panggil. Saya. Tak apa. Tu yang bagi Kak Su baca dulu tu. Kejap. Kejap. Hello. Dia pun nak mengaji sekali. Itulah ni. Gembala dia tak ada. Dia cari kita lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pula besar. Tengok dia nak manja. Itulah dia nak manja-manja, nak panjat-panjat. Kita ni penakut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun sekejap. Turun. Tak. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Ya. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. Ya. قالوا لو نعلم Lamu kita. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء Panjang lagi. Ahya panjang. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل Ya. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Ya. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Hajar. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Bonda Jarobiah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله Yaumal taqal. Dia tak bunyi ta, dia bunyi lam. Yaumal taqal. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله Ya. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا Qalqalah jelas sikit lagi. في سبيل الله Aw idfa'u. أو ادفعوا Ya. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم Ya. هم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان Ya. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن قل فادرءوا عن قل فادرءوا عن قل فادرءوا Ra tebalkan. Qul fadra'u. Ra tafkhim. قل فادرءوا عن قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Ya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم Yurzaqun.
yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Farihina bima atahumullahu Ya. min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Jangan Ajral mu'minin. Terus lah, okey. Ajral. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ya. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum. Ya. Ba'di ma asabahum Qarh. Asabahumul qarh. min ba'di ma asabahumul Jangan kar. Kalau kar bermakna ka. Ini qaf. Qarh. Dia jangan tengok ha dulu. Kita rasa susah dan berat sebab nak melepaskan angin ha. Tapi sebelum tu lepaskan qaf dengan ra dulu. Asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Ya. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Okey, terima kasih Bunda sama. Okey, habis dah kan, semua dah baca. Okey, saya sambung ke surat 73. Alamak, mana tadi grup? Dah ke bawah dah grupnya. Sekejap Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك
كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم 73 Okey. Okey. Berhenti dekat sini. Okey. Untuk tajwid kita sambung muka surat 122, betul tak? Seingat saya 100. Betul. Betul Pelajaran nafas. Huruf muqatta'ah. Sekejap saya share. Okey, pelajaran. Muka surat apa tadi? 100 apa tadi saya sebut? 122. 122? Oh, 122. dia lari kat sini rupanya. Type 122 tapi muka surat kat situ muka surat lain. Ya Allah. Patutlah salah. Okey, baik. Saya share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas tak buat masa sekarang? Jelas. Okey, dia dengar. Jelas Kadang dia ada masa tak jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada pelajaran yang ke-16 iaitu tajuk huruf-huruf pembukaan surah. Yang mana kita tahu dalam Quran dia ada 114
dalam 114 surah tu ada 29. Dia tulis dah kat situ. Dalam Al-Quran ada 29 surah yang dimulai dengan huruf rahsia. Yang kita tak tahu apa maksud dia, kan? Sebab tu disebut huruf rahsia. Yang dikenali sebagai huruf pembukaan surah ataupun huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dia sebut muqatta'ah tu huruf yang disebut satu-satu. Dia potong-potong kan huruf tu qata'. Okey. Kita tengok yang kedua. Huruf-huruf pembukaan surah ada 14. Iaitu hurufnya kita susah nak ingat lah, susah nak hafal. Cumanya kita akan kenal huruf tu bila kita baca Quran tu, bila di awal tu ada huruf yang kita baca dengan huruf tanpa baris, maknanya itu adalah huruf muqatta'ah lah. Jadi yang terlibat dengan huruf-huruf muqatta'ah ni hanya 14 huruf ni sahaja. Selain daripada 14 huruf ni, kalau kita baca Quran sampai khatam tak jumpa. Kita akan jumpa 14 ni sahaja. Okey. Jadi dia adalah bagi rangkai kata untuk kita cuba hafal kalau siapa yang nak hafal kan. Sama ada rangkai kata dia silhu suhairan man qata'ka ataupun tarriq sam'aka an-nasihata. Tak kisahlah. Dia buat macam tu. Dalam tu ada 14 huruf yang terkandung pada beberapa kalimah tadi. Okey, kemudian yang ketiga, bacaan huruf-huruf pembukaan surah terbahagi kepada 4 bahagian. Apa yang dibahagikan? Ada beberapa huruf dibaca dengan kadar harakat yang berbeza-beza. Okey, dia mula daripada bahagian pertama, iaitu 8 huruf ini sahaja yang terlibat dengan bacaan kadarnya paling panjang lah, iaitu 6 harakat. Okey, apa huruf yang 8 tu? Dia punya rangkai kata ada di bawah tu. Naqasa asalukum ataupun kam asal naqas pun boleh. Jadi dia melibatkan 8 huruf. Dan kalau kita perhatikan 8 huruf ini, bila kita buka ejaan dia ada 3 huruf. Ada 3 huruf dan huruf tengahnya adalah huruf mad. Kalau kita tak percaya kan, kita cuba buat satu-satu. Contoh sad. Okey, macam mana ejaan sad? Saya conteng kat sini saja. Sad, alif, dal. Berapa huruf dia bila dipecahkan? 1, 2, 3. Tengah-tengah ada siapa? Alif. Huruf mad. Semua 8 huruf tu macam tu. Okey, sin. Macam mana kita nak aja sin? Sin, ya, nun. Berapa huruf? 3. Tengah-tengahnya huruf mad. Ya, huruf mad. Samalah. Yang lain pun sama. Nun, kita eja. Buka satu-satu. Nun, waw, nun. Nampak? Tengah-tengahnya waw. Lagi mim. Ejaannya mim. Mim, ya, mim. Mim. Tengah-tengahnya ya. Lam, alif, Mim. mim. Siapa yang duduk tengah? Alif. Nampak? Apa lagi? Kaf. Kaf macam mana ejaan kaf? Kaf, alif, Fa. fa. Tengah-tengah dia alif. Mat juga. Qaf. Qaf, alif, fa. Qaf. Kan? Pun sama tengah-tengahnya alif. Ain ejaannya ain, ya, nun. Jadi tengah-tengah dia ya. Nampak tak? Ke-8 huruf ni kita buka ejaannya jadi 3 huruf dan tengahnya huruf mad. Itu sebab dia perlu dibaca dengan panjang 6 harakat. Tu maksud dia. Kalau kita nak kenal macam itulah. Okey, itu satu. Yang kedua, okey, satu huruf harus dibaca panjang. Harus dibaca panjang. Ada 2 wajah kat situ. Sama ada dikata dengan kadar 6 ataupun 4 harakat. Iaitu ain. Yang mana asal huruf ain ni memang 3 huruf. Tengah dia huruf ya kan. Asalnya 6 tadi. Tapi macam mana pun boleh. Ada ulama' menyebut boleh juga dibaca dengan 4 harakat. Tapi macam mana pun dia kata ada pun bacaan 6 harakat adalah lebih utama. Kalau kita tak mampu sebab ayat tu panjang contohnya kan. Harakatnya panjang. Kan kalau surah apa yang panjang tu? Surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Kita kata kita sampai. Tapi ada setengah orang tu baca tak sampai kan. Jadi ambil je lah yang ain tu 4 harakat. Sebab bukan kita suka-suka nak ambil. Boleh.
Ada yang menyatakan boleh dibaca 4 atau 6. Bacalah 4. Tapi kalau kata kita mampu baca 6, ambillah yang 6 sebab itu adalah bacaan yang lebih utama. Tu maksud dia. Okey, itu yang kedua. Kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, daripada 14 tadi kita dah ambil 8 huruf. Kita ambil pula yang 5 huruf ni dibaca panjang juga tapi kadarnya hanya 2 harakat sahaja. Tadi 6 harakat. Ini 2 harakat. Dan bila kita eja huruf yang 5 ni, hanya 2 huruf sahaja yang keluar daripadanya. Kan? Ya. Ha alif, ya alif, ha alif, ta alif, ra alif. Maknanya kesemuanya itu dikategorikan mad asli lah. Jadi bila dia melibatkan pada bahagian awal surah, maka dia sebut sebagai mad asli harfi. Dia tetap juga dinamakan mad asli. Sebab apa? Sebab bacaannya kadarnya 2 harakat. Tapi nama dia mad asli harfi. Kenapa harfi? Sebab mad asli itu berada dalam huruf. Itu maksud dia. Contohlah kita ambil satu kan. Okey, contoh kita ambil satu. Saya buka ejaan hamim. Okey, mim ni memang kita tahu ada tanda panjang, betul? Ha ni kosong. Ha ni kalau kita buka ejaannya kan ha alif. Kita tahu 2 harakat. Mim kita baca dengan 6 harakat sebab Mim. kita buka ejaan tu tadi mim ya mim. Ada 3 huruf, tengahnya huruf mad kan? Ya. Jadi dia baca dengan hamim. Ha tu jangan lebih, 2 harakat sahaja sebab itu adalah mad asli. Tak nampak sebab dia tidak dibuka ejaan dia. Tapi kita nak kena ambil maklum lah. Maknanya yang 5 huruf ni tadi, kalau setiap surah yang dimulai oleh fawatihus suwar ataupun disebut huruf muqatta'ah tu, jika huruf tu melibatkan 5 huruf dan dia tidak ada apa-apa tanda, dia kosong je. Contoh macam hamim ni, dia tidak ada apa-apa tanda pun. Alif ke, tak ada, memang tak ada. Dia kosong. Itu menunjukkan dia perlu dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja, jangan lebih. Yasin, terlebih pula. 2 sahaja, jangan lebih. Yasin. Sebab dia kena pada huruf ya. Ta ada tak? Ada. Toha. Jangan lebih. Kalau kita tengok pada surah Toha, tak ada tanda apa-apa langsung. Jadi ta kena baca 2, ha kena baca 2. Alif lam ra. Ra jangan kontuk sangat. Kadang ada setengah orang tu bila baca Alif lam ra, tak cukup. Dia kena ingat bacaan tu Dua harakat. kadar 2 harakat. Begitu. Okey, boleh? Okey, itu yang ketiga. Kemudian kita masuk yang keempat, satu huruf yang tidak dibaca dengan mad, maknanya tidak dibaca panjang lah. Mad ni maksudnya bacaan panjang. Jadi bila huruf alif ini, yang mana huruf alif ni kan dia boleh jadi mad. Tapi bila masuk dalam kalimah, kan? Alif ini tidak boleh berdiri sendiri. Kecuali ada huruf lain yang berada sebelum dia. Kan? Tetapi huruf alif yang berada di awal surah ataupun disebut apa tadi huruf muqatta'ah, alif itu tidak boleh dibaca dengan baris sebab memang dia tak ada baris kan, semua huruf dibaca dengan menyebut huruf tunggal tanpa baris. Jadi alif ini juga kita sebut dia dengan alif. Alif. Dia tak boleh alif. Tu penting tu. Maknanya kita nak tahu asal usul alif ini, asal usul maknanya ejaan alif lah. Alif ada kepala hamzah ke atas, ada hamzah ke atas alif tu. Lam fa. Lam fa terus, bukannya lam ya fa. Ejaan ni kita jangan salah. Kalau kita eja macam ni, okey ada hamzah atas dia. Lam ya fa. Apa jadi? Dia ada huruf ya, maknanya ya ni huruf mad. Jadi kita dah baca salah. Alif panjang pula. Yang sepatutnya hamzah macam ni. Lam fa. Jadi bacaannya alif. Tak ada mad. Tidak dibaca dengan 2 harakat maksudnya. Boleh? Jadi kalau kita nak ajar anak kita, cucu kita, jangan kita tengok tunjuk kat dia huruf alif yang seketui tu, sebatang tu. Ini huruf apa? Alif. Jangan. Jangan biasakan. Sebut alif. Tu.
tu. Sebab dia tidak ada mat dalam tu, tidak terkandungnya huruf mat dalam huruf alif. Alif lam, alif lam, semua alif alif alif. Tu. Okey, kemudian tu habis tadi 4 bahagian tadi. Ada huruf tu yang baca 6 harakat, ada pula harus dibaca 6 atau 4 harakat. Ada yang dibaca dengan 2 harakat dan ada huruf yang tidak dibaca dengan mat ataupun tidak ada harakat, iaitu huruf alif. Itulah 4 bahagian tadi. Okey, baik. Jelas Boleh? Ada soalan untuk muka surat 122? Tak ada. Okey, jelas. Boleh fokus tak Kak Su? Sian Kak Su. Nak juga masuk kelas. Boleh. Dengar Tak. je. Tak masuk kelas rugi pula kan? Dengar je. Wih, saya macam duduk dekat dalam kelas sukan pula ada dengar bunyi orang sorak-sorak. Sarawak. Oh, Sarawak. Okey. Alright, nombor 4. Masuk pada nombor 4. Huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan membunyikan ataupun melafazkan huruf tersebut. Maksud dia kat sini yang disebut tanpa baris lah. Itu memang penting sebab bila huruf itu disebut tanpa baris dan disebut dengan ada baris, hurufnya lain. Bunyi tu lain. Okey. Jadi dikata kat sini disusun mengikut bilangan huruf. Okey, kita tengok dia ada 3 ada 3 pula. Dia ada 5 tak silap saya. Dia ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf dan ada 5 huruf pada satu-satu bacaan. Kita tengok dulu. Surah yang di awalnya ada berapa huruf? 1 huruf. Surah yang di awalnya ada 1 huruf iaitu surah inilah dia. 3 ni. Sad. Ini boleh kita semak balik dalam buku coklat Tahsin tu. Siapa ada buku coklat Tahsin tu cuba buka sekejap. Saya pun buka juga kat sini. Kita semak balik. Tengok dia dalam huruf muqatta'ah. Tengok sekejap. Tengok. Mana saya tak ingat muka surat berapa. Alamak. Ni. Ni huruf muqatta'ah kan? Okey, kita tengok kat sini. Nampak tak yang saya share ni? Inilah surah-surahnya yang disebut 1 huruf. Mana 1 huruf? Dia ada 29 kan? Nampak tak 29 sampai sini? Kita tengok yang mana di awalnya 1 huruf dulu. Mana 1 huruf tadi dia sebut? Ini semua 2 huruf, 3 huruf lebih ni. Ni kat sini. Hamim 2 huruf. Ni. Qaf. Surah Qaf. 1 huruf iaitu Qaf. Nun. Surah Al-Qalam. Bukan surah Nun Surah Al-Qalam. Jangan sebut surah Nun. Kau cari sampai ke sudah tak jumpa. Dan yang ketiga tadi yang kita sebut dalam buku pink tu yang pertama sekali iaitu surah Sad. Sad. Tu. Alright. Nampak? Itu yang disebut dengan 1 huruf sahaja. Tapi ada juga yang dibaca dengan 2 huruf. Tengok pula 2 huruf surah apa. Ni. Huruf pembukaan surah yang mempunyai 2 huruf ada 4 jenis. Apa dia? Toha, Tosin, Yasin dengan Hamim. Ni kita boleh semak dalam buku coklat tu juga. Toha, surah Toha lah. Tosin surah apa? Siapa ada buku tu kat depan? Yasin, kita tahu surah Yasin. Kalau Tosin ni tak silap saya 1 juga surahnya. Apa surahnya? Tosin. Tosin surah An-Namlu. Surah Semut. Nombor 13 ni. Surah An-Namlu kan? Surah Semut. Satu lagi tadi apa yang last kali? Hamim Hamim kan? Kalau Hamim dia banyak. Cuba tengok Hamim yang ada berderet ni. Dia ada pada surah Ghafir, surah Fussilat, surah Asy-Syura, surah Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah, surah Al-Ahqaf. Itu semua pada awal surah yang dieja dengan 2 sahaja hurufnya. Ha dengan mim, tu 2 kan? Ha 1, mim 1. Itu 2 huruf. Kemudian saya stop buat apa? La ilaha illallah.
Okey, kemudian kita tengok. Okey, yang ketiga tentulah hurufnya 3 kan? Huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai 3 huruf. Apa hurufnya? Alif lam mim ada, alif lam ra ada, ta sim mim pun ada. Alif lam mim ni biasalah kan? Alif lam ra ni pun kita dah biasa tengok. Kemudian ta sin dengan mim ni ni berhati-hati. Macam mana ejaan ni? Cuba kita tengok sekejap. Cuba kita semak ejaan ta alif, sin ya nun Okay, sin ya nun. Tapi bila dia bertemu dengan mim kat sebelah, dia dah tak boleh bunyi sin. Tak boleh buka mulut. Rapat. Sim, mim. Tu. Jadi dengung. Dia dengung betul, tapi maksudnya sin tadi tu macam bunyinya dah seolah-olah Dah masuk dia jadi pada mim. macam dia punya ejaan tu macam dah jadi sin ya mim. Sedangkan ejaan asalnya adalah sin ya nun. Tapi disebabkan nak berjumpa dengan mim tu, maka bacaannya jangan nun tambah mim, tak boleh. Dia terus masuk pada Sim. sim mim. Maknanya ada bunyi nun lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada bayangan nun pun masuk mim sepenuhnya. Itu kalau 3 huruf. Yang keempat ada juga permulaannya 4 huruf, iaitu alif lam mim sad dengan alif lam mim ra. Okey, 2 alif lam mim sad dengan alif lam mim ra. Jadi yang kalau kita rasa macam tak pasti sama ada sebutan tu perlu dengung ataupun tidak, tengok ejaannya, buka satu-satu ejaan ni. Alif, nampak tak dia ejaan alif? Alif hamzah lam fa. Tak ada ya kan? Jadi tak boleh baca alif, jangan melirik, tak boleh. Lam alif mim panjang, mim ya mim, sad alif dal. Tapi dalam ni bila kita tengok bukaan ejaan tu ada sabdu, berhati-hati. Bermakna kat situ dia ada tambahan dengung. Lam tadi 6, lepas tu ada dengung 2 harakat dulu baru masuk mim. Tapi antara mim pergi sad ada sabdu lagi tak? Tak ada tanda sabdu. Bila tak ada tanda sabdu bermakna dia boleh dengung tak? Tak boleh. Dan tak perlu dengung. Dengung pada lam nak pergi pada mim tadi sebab ada tanda sabdu. Itu bagi kita yang mungkin tak mahir tengok dekat sini kan. Tak perasan yang mana satu dengung, yang mana satu tak. Kita buka dulu ejaan dia satu-satu. Jadi betapa pentingnya nak tahu sebutan huruf tu ejaannya macam mana. Jadi kalau kita ni mahir baca Quran kan. Masing-masing dah masuk mahir tu dah laju, dah lancar. Tapi kadang-kadang dia jadi kes macam ni lah. Alamak, dia jadi stuck. Kan? So buka balik buku yang sekarang ni. Buku Iqra' lah. Buku Iqra' yang terbaru ni dia menggunakan ejaan Resam Usmani. Jadi kat situ kita boleh semak sebutan. Dalam satu muka surat tu ada sebutan huruf tunggal dan ejaan dia sekali. Kalau kita lupa boleh tengok kat situ. Dan akhir sekali huruf pembukaan surah yang ada 5 huruf. Ini yang paling panjang lah. Iaitu pada ni kaf ha ya ain sad ni tadi, iaitu pada surah Maryam. Kan? Kaf ha ya ain sad iaitu 5 huruf. Kaf 6 sebab dia eja 3 huruf. Ha dengan ya 2 harakat 2 harakat. Ain 6 ataupun 4, sad 6. Tapi ain nak bertemu dengan sad ni dia ada satu hukum lagi, iaitu ikhfa hakiki. Tu kena tambah lagi dengan 2 harakat. Somput. Okey. Kemudian yang kedua ba pula, B. Astagfirullahalazim. Okey, cuba tengok Hamim Ain Sin Qaf ni surah apa? Surah apa kat situ? Ada tak? Sekejap saya tengok balik. Asyura. Mana? Hamim Asyura. Ni betul. Hamim Ain Sin Qaf. Ini kalau kita nak baca sambung. Boleh ke tak? Boleh. Kalau kita nak, sebab Hamim Ain Sin Qaf ni dia kira 5 huruf kalau kita sambung ayat 1 dan 2. Tapi kalau kita tak nak sambung, kita buat satu-satu. Pun boleh juga. Hamim. Waqaf. Sebab dia memang betul-betul di kepala ayat atau disebut Ra'sul Ayah kan. Ataupun kita nak sambung. Hamim Ain Sin Qaf.
Sampai hujung nyawa. Sebab pecahan antara ain nak kepada sin nak kepada qaf ni semua ada dengung. Nampak tak? Ain tu ejaannya kan ain ya nun. Nun hujungnya jumpa sin. Dah jadi ikhfa hakiki. Sin pula ejaannya sin ya nun. Nun nak jumpa qaf, ikhfa hakiki lagi. Tapi antara mim nak pergi pada ain ni, hamim, kalau yang jenis nak sambung bacaan tu kan, mim pergi pada ain ada dengung tak? Tak ada. Dia jadi izhar kan. Jadi tambahan dengung dekat sini. Ni yang kadang-kadang kita fail. Kita baca cukup dah 6 harakat, tertinggal dengung pula. Sekarang dah cukup dengung, tertinggal pula harakat yang 6 jadi 4. Tu. Okey? Tu nak kena berhati-hati. Tengok satu-satu. Cuba tengok secara terperinci lah. Okey. Kemudian itu yang 5 huruf Okey, maknanya itu adalah 5 tadilah pembahagian daripada 1, 2, 3, 4 dan 5 huruf. Jadi kalau nak tengok secara detail 29 surah daripada 114 surah yang terlibat dengan huruf muqatta'ah tu, boleh tengok muka surat berapa dekat buku coklat tu. Bunda Zainab ada buka tak? 75. Dia start daripada situ. Dia ada beberapa muka surat lagi lah yang menerangkan berkenaan dengan huruf muqatta'ah tu. Okey, baik. Alright. Untuk huruf muqatta'ah ada soalan? Rasa jelas lah insya-Allah kan. Jelas. Cumanya kadang-kadang kita nak kena tengok balik bacaan kita tu macam mana kan. Ni nanti boleh buat sendiri latihan. Berapa jumlah huruf pembukaan surah. Serta nyatakan huruf tersebut. Kak Su dah senyum lah sebab Kak Su aja buat. Ke dah buat dulu Kak Su? Tak buat. Buku tak bawa. Kan kalau bawa sekarang tak jadi pula. Kerja. Okey, ni jumlah huruf pembukaan surah tadi ada 14. Kan ingat tak ada 14 huruf saja. Tapi yang berlaku pada beberapa surah tu ingat tak berapa surah? 29 surah saja yang terlibat kan. Okey, lepas tu dia tanya berapa jumlah huruf pembukaan surah yang wajib dibaca panjang dengan kadar 6 harakat? 8. Allah mak 8 tak ingat pula. Tengok dia punya rangkai kata naqasa asalukum. Kalau kita lebih kepada nak exam kan, nak jawab exam memang kena hafal sikit lah kan. Kalau tak exam tu tak adalah, tak payahlah hafal, cuma kita tahulah itu adalah huruf-hurufnya. Okey, berapakah jumlah huruf pembukaan surah yang wajib dibaca panjang dengan kadar 2 harakat? 5 sahaja. Hayyun tahura, ha alif, ya alif, ta alif, ha alif, ra alif. So ada 5. Alah ini kalau jawab PSA ni luluslah semua ni. Tenang je ni. Okey, apakah huruf yang harus dibaca panjang dengan kadar 6 atau 4 harakat? Ain. Satu je huruf dia. Huruf Ain. Ain. Dan manakah bacaan yang lebih utama? 6 ke 4? 6. Dapat jawapan. Memang lulus lah. Kalau exam satu tajuk lah. Kalau ada exam 10 tajuk nak kena baca tu yang kadang-kadang confused tu. Sebab baru belajar ni Ustaz. Tak apa, pelan-pelan. Kita pelan-pelan kayuh. Yang penting kita kayuh. Okey, kita masuk satu tajuk lagi boleh? Pelajaran yang ke-17 iaitu hukum lam lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah iaitu sekejap tengok. Okey, nombor 1, lafaz al-jalalah iaitu kalimah Allah walaupun dimasuki mim yang bertasydid di hujungnya. Apa yang dia highlightkan, dia kata walaupun dimasuki mim bertasydid di hujungnya. Kalimah Allah kalau tunggal disebut Allah. Itu sahaja alif lam lam ha. Tapi yang masuk pada mim bertasydid kat hujung tu bila kita baca Allahumma, itu pun dikira Allah. Tapi dia sambung dengan mim. Kebanyakannya kalimah Allah yang bersambung dengan mim tasydid tu adalah doa kan. Allahumma barik lana. Dah pukul 4 kan tiba-tiba baca doa makan. Itu kategori Allah juga kan. Ini adalah perkara yang agak banyak kesilapan. Nanti saya ceritakan sikit berkenaan dengan apa benda yang silap pada kalimah Allahumma ni. Okey, sekejap lepas tu mana nanti saya sharekan sikit lah berkenaan dengan kalimah lafzul jalalah. Saya ada buat video sikit
Sebab banyak sangat berlaku kesilapan kat mana-mana pun, kadang-kadang perbincangan antara asatizah pun selalu sangat jadi kesilapan kalimah Allahumma ni. Jadi saya ada buatlah video TikTok tu sikit kan. Supaya sekarang ni medium yang paling mudah untuk diviralkan adalah TikTok tu kan, supaya ramai lagi orang yang boleh perbaiki bacaan tu. Jadi saya pun buatlah itu kan. Nanti saya hantar. Jadi yang itu dia ada beberapa tempat saja dalam Quran. Lebih kurang ada 5 tempat. Nanti saya highlightkan kejap lagi. Okey, kita tengok yang kedua. Lam lafaz al-jalalah iaitu lam berbaris fathah yang terdapat pada lafaz al-jalalah. Kalimah Allah kan, Allah kan baris atas. Kemudian lam lafaz al-jalalah ada 2 hukum iaitu hukum tafkhim ataupun disebut taghliz dan tarqiq. Kebiasaannya kalau huruf itu tebal kita sebut tafkhim. Kalau huruf itu nipis kita sebut tarqiq. Tapi yang khusus pada kalimah Allah ini disebut tafkhim pun boleh, tapi lebih tepat kita sebut taghliz. Taghliz. Ni ejaan dia taghliz. Okey, apa maksud dia ni? Tafkhim ataupun taghliz bermaksud menebalkan sebutan huruf sepenuh mulut. Bila kita sebut kalimah Allah yang tebal, penuh tak mulut kita? Penuh. Penuh sebab lidah kita terangkat ke atas. Dengan mengangkat lidah ke langit-langit ketika menyebut, itu maksud tebal atau taghliz. Allah kan tebal tu. Kalau kita sebut Allah nipis dan lidah yang tengah ataupun belakang tu tak terangkat. Dia hanya angkat depan je. Allah depan. Allah. Macam mana boleh jadi tebal? Belakang pun dia terangkat ke langit. Tapi dia ada cara-cara dia lah. Ada juga orang yang mahir, ada juga yang kurang mahir, dan ada juga yang mengikut budaya masing-masing menyebut kalimah Allah ni. Kalau Pakistan lain sikit bunyinya. Contoh kan. Allah, contoh. Dia tak boleh nak angkat. Itu ikut budaya masing-masing lah. Tapi sebenarnya kalau kita belajar betul-betul cara menyebut tu, insya-Allah dia boleh sebut dengan tepat kalimah Allah tu. Maknanya barulah nampak beza kalimah Allah yang dibaca tebal ataupun kalimah Allah yang dibaca dengan nipis. Dia boleh baca dengan nipis. Bila? Kita tengok. Sebelum tu, dia tengok tarkib dulu. Tarkib bermaksud menipiskan sebutan huruf dengan membuka ruang antara lidah dengan langit-langit ketika menyebut. Maksud membuka ruang antara lidah dengan langit-langit tu, maknanya pangkal lidah tu dia tidak angkat lah. Atau tengah lidah tu dia tak angkat pun ke langit, dia dekat bawah je. Billah. Jadi yang mana yang terangkat bila kita baca nipis? Azabillah. Angkat tak lidah? Angkat juga. Tapi lidah depan aja. Macam ni. Bil. Tapi kalau kita baca azabal, ballah contoh kan. Aduwullah. Itu sebab pangkal lidah terangkat. Okey. Kita tengok ni. Lam lafaz al-jalalah dibaca tafkhim ataupun taghliz jika sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Jadi kita baca ni beberapa contoh dia bagi. Macam mana kita nak baca yang pertama ni? Cuba kita sebutkan. Macam mana gaya romannya? Orang Minang kata roman ni, betul? Pertama ni mudah. Macam mana nak baca? Siapa nak baca? Cuba bonda ajar Robiah ke nak baca? Ngantuk. Allah. Qala Allah. Okey, qala Allah. Yang tebal yang mana? Lam yang mana? Lam yang pada kalimah Allah ni saja. Qala, la ni tebal tak? Tak. Tak tebal. Tapi ada juga yang baca tertebal. Dia baca qala Allah, la jadinya. Salah. Tebalnya pada kalimah Allah. Qala Allah. Itu pertama. Yang kedua siapa nak baca? Subhanakallahumma. Asalnya subhanaka Allahumma. Tapi kita nak menyambung kan kalimah yang ada hamzah wasal. Tak bolehlah dibaca dengan bacaan yang terasing. Dia kena sambung dengan baris yang ada pada kaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Selalu kita baca. Inilah dia. Yang ketiga pun sama, baris depan. Tebal juga. Qad ya'lamullah. Jangan pula baca qad ya'lamullah, tak boleh. Sebab dia baris depan kena tebal. Okey, yang bawah sekali siapa nak baca ni?
Salah tak apa. Kita betul kan? Wa idh qalu lahum. Ini yang saya kata ada salah baca ni. Wa idh qalu. Wa idh qalu Allahumma. Asalnya kalimah tu Allahumma juga. Kenapa kena baca dengan mengekalkan tebal tu? Sebab lam baris depan. Jadi bila baris depan, tadi kan dia dah sebut kat atas, kalimah Allah itu dibaca tebal sekiranya huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Jadi kita baca wa idh qalu Allahumma. Tapi ramai bila baca jumpa ayat ni dia baca wa idh qalu lahumma. Satu, dia ada dua kesalahan yang dia buat. Yang pertama dia baca dengan nipis pada kalimah Allahumma. Yang kedua dia baca pendek. Kalimah Allah ni kalau kita perasan, walaupun dia tidak ada tanda panjang ataupun simbol alif, dia tetap dibaca dengan Allah tu. Dengan mad dua harakat tu kan? Ada tak yang kita nampak dia baca dengan pendek? Innallaha alimun bidzatis sudur contoh. Tak ada. Mesti kita akan baca dengan dua walaupun tak ada tanda panjang. Tapi tiba-tiba kan? Sebab saya bukan mempertikaikan, saya membetulkan bacaan masa tu. Bacalah, dia pun baca. Wa idh qalul lahumma. Saya kata yang pertama, kesilapannya adalah menipiskan yang tebal. Yang kedua, memendekkan yang panjang. Jadi dia pun baca dengan tebal. Bila baca dengan tebal, wa idh qalul lahumma. Saya kata kenapa pendek lagi? Dia kata tak ada tanda panjang. Logiklah dia jawab tu tak ada tanda panjang. Tapi kalau kita tengok yang atas, saya tanya dia balik. Okey, cuba baca ni. Qad ya'lamullah kan? Dia pun baca. Qad ya'lamullahu. Saya tanya kenapa panjang? Sebab kalimah Allah dia kata panjang. Habis ni kalimah apa? Saya tanya dia. Lah kalimah Allah. Cuma kita punya mata ni dikaburi ni sebab kita nampak ejaannya tu macam lain sebab ada tambahan mim syaddah tu. Betul Ustazah. Kalau tak dibetulkan memang kita selalu qalu lahumma. Dua kesilapan yang besar kat situ. Yang pertama tadi dinipiskan. Yang kedua dipendekkan. Jadi yang nipis tu perlu ditebalkan. Yang pendek tu perlu dipanjangkan. Jangan baca wa idh qalul lahumma. Okey, boleh? Wa idh qalul lahumma. Itu yang setepatnya lah. Jadi bacaan tu tidak boleh dibaca dengan pendek dan nipis. Okey, saya ada hantar. Jadi kat situ saya ada bagi dia punya surah dengan tempat dia sekali. Surah apa dan muka surat berapa serta ayat berapa. Nanti boleh tengok ayat-ayat tu dia melibatkan kalimah Allahumma. Yang mana kalimah Allahumma tu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca nipis. Tebal ketika sebelumnya huruf berbaris atas dan depan, nipis kerana sebelumnya adalah baris bawah. Nanti kalau tak jelas ataupun tak faham dengan penjelasan tu, boleh tanya saya dalam grup. Cuma dia macam saya cakap tadilah, dia ada 5 tempat dalam Quran. Dalam video yang saya buat tu saya bagi contoh 2 saja. Jangan kelirulah nanti. Bukannya dalam video tu kata 2, dalam Quran ada 2. Tidak, dia ada 5 tapi tak cukup panjang videonya. Jadi saya ambil 2 saja sebagai contoh. Okey. Kita ambil sikit lagi. Yang akhir sekali muka surat 127 nombor 2. Okay. Bismillah. Okey, nombor 2, lam lafaz al-jalalah dibaca dengan tarkik jika sebelumnya berbaris kasrah. Yang ini pun ada juga kalimah Allahumma. Tapi ada ketika kalimah Allahumma tu dibaca dengan tipis. Dengan tipis sebab qaf dengan lam ni, qul ni, quli, lam baris bawah. Jadi kalau macam kalimah bismillahi, kita takkan baca bismillahi sebab kita dah biasa dah. Kehidupan kita baca bismillah ni beratus kali satu hari kan mungkin. Tapi kalimah qulillahumma ni kita jarang sekali jumpa. Jadi nak menentukan bacaan itu tebal ke nipis, kita akan baca sebelum tu kita tengok huruf tu baris apa. Jadi kita dah nampak itu nipis sebab lam baris bawah yang pertama. Yang kedua,
Tetap lagi dan perlu dibaca dengan 2 harakat. Tak boleh baca qulillahumma. Tak boleh. Ini biasa baca, kalau siapa yang biasa baca wirid, dia akan jumpa ayat ni kan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, kan? Kita akan selalu jumpa. Tapi jaga kalau ada setengah orang yang dia tak biasa dengan wirid tu, tak hafal, dia akan baca Quran nanti dia akan baca pendek. Sebab dia tak nampak kalimah yang hujung tu adalah kalimah Allah. Paling tidak dia baca satu betul satu salah. Yang betul tu lam baris bawah, jadi dia tetap dibaca nipis, dah betul. Tapi lahumma tu dia tetap baca dengan satu harakat. Itu salah. Qulillahumma malika. Qulillahumma. Tak boleh baca qulillahumma. Tak ada beza. Tak ada beza sebenarnya kalimah Allah yang tunggal Allah sahaja ataupun tambah mim. Sebab itu adalah daripada kalimah Allah juga. Wallahu a'lam. Maknanya ni memang kena perlu ambil perhatian yang lebih. Tapi 2 harakat aja Ustazah. 2 harakat. Tapi kalimah Allah yang 2 harakat tu apabila di pertengahan lah. Apabila berada di hujung, kan kata kita baca-baca, yang tengah tu boleh jadi hujung kalau kita wakaf kat situ. Kadang berlakunya nafas tak sampai dan sebagainya, maka dia boleh dijadikan ma'arif dia sukun lah. Tak semestinya dia bergantung pada 2 harakat sahaja. Boleh? Jelas untuk kalimah Allah ni? InsyaAllah. InsyaAllah. So nanti kita boleh tengok, boleh semak balik lah 5 surah yang saya dah bagi dalam secara ringkas lah saya bagi nota tu, boleh tengok balik. Okay, so kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada tajuk seterusnya, iaitu hukum ra. Hukum ra ni banyak. Naik bulu roma saya bila baca hukum ra ni. Banyak pecahan dia. Tapi kita pelan-pelan lah kayu ya. Okey. Ada soalan? Untuk 2 tajuk tadi. Kita ambil tajuk apa tadi huruf muqatta'ah dengan lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah iaitu lafaz Allah. Okey, kalau tak ada soalan kita tangguhkan dulu untuk kelas kita petang ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Banyak. Sama-sama banyak bunda. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.